Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua penonton sesi program Bual Bicara Topik Tanah. Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk memiliki rumah kediaman sendiri. Pembinaan bangunan kediaman bertingkat seperti flat, pangsapuri, apartmen, kondominium pada ketika ini telah menawarkan satu lagi pilihan kepada mereka yang merancang untuk memiliki rumah kediaman sendiri, khususnya di bandar-bandar utama. Walau bagaimanapun, berapa ramai di antara kita yang tahu tentang pemilikan hartanah serata? Apa sebenarnya hak milik serata dan sejauh manakah kepentingannya kepada pembeli? Saya, Herliana binti Mat Yusof, moderator sesi program Bual Bicara Topik Tanah pada petang ini, dan bersama-sama saya yang berusaha, Encik Daniel Lee Abdullah, Pengarah Bahagian Hak Milik Serata dan Seratum JKPTG Persekutuan, akan membicarakan tentang topik hak milik serata. Selamat datang Encik Daniel. Okey, terima kasih saudari moderator dan sekretariat yang sudi menjemput saya ke program Bual Bicara Topik Tanah pada petang ini. Okey, sebelum kita berbicara lebih lanjut, eloknya kita mengenali sedikit latar belakang ahli panel kita pada petang ini. Encik Daniel Lee Abdullah berkelulusan ijazah sarjana sains genetik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memulakan kerjaya di sektor awam sebagai pegawai sains di Jabatan Kimia pada tahun 2002 dan kemudiannya dilantik sebagai pegawai tadbir dan diplomatik. Sepanjang tempoh 20 tahun berkhidmat, beliau telah bertugas di pelbagai kementerian dan jabatan. Kini, beliau adalah pengarah bahagian Hak Milik Serata dan Seratum JKPTG. Sesi Bual Bicara pada kali ini terbahagi kepada 5 segmen. Segmen yang pertama, pengenalan isu pendaftaran hak milik serata. Yang kedua, pihak berkepentingan dalam pendaftaran hak milik serata. Yang ketiga, kesedaran kepada pembeli hartanah berserata, perkara yang pembeli hartanah perlu tahu. Yang keempat, inisiatif kerajaan iaitu JKPTG dalam memudah cara urusan daftar hak milik. Dan seterusnya yang kelima, tabung khas hak milik serata atau TKHS, impak dan perancangan seterusnya. Untuk segmen pertama, iaitu berkaitan pengenalan isu pendaftaran hak milik serata, di mana sebentar tadi kita dipertontonkan dengan video majlis penyampaian muktitle bangunan khas. Bolehkah Encik Daniel cerita sedikit tentang penganjuran majlis tersebut? Okey. Video yang dapat kita saksikan tadi adalah majlis penyampaian muktitle skim pangsapuri Taman Tap Teluk Intan Perak yang telah diadakan pada 11 Mei 2023. Okey. Majlis itu adalah anjuran Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dan dinaungi oleh Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim lah. Okey. Kalau kita dapat saksikan daripada video yang ditayangkan tadi satu acara yang bermakna lah, acara penyampaian muktitle oleh Timbalan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, Kepala Liquidator yang dilantik iaitu Radian Consulting Asia Sdn Bhd lah. Dalam video tadi pun kita dapat saksikan majlis penyampaian hak milik ini telah disaksikan oleh Timbalan Menteri NRACC yang berhormat Datuk Seri Huang Tiong Si pada ketika itulah. Untuk makluman penonton, kita telah ada majlis yang sama pada 6 Mac 2023, cuma di skim dan tempat berbeza lah, iaitu majlis di bulan Mac tu kita adakan untuk majlis penyampaian muktitle untuk skim pangsapuri Patu Permai wilayah Pertuan Kuala Lumpur, dan telah disaksikan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Asli Alam Sekitar Perubahan Iklim, Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad lah pada ketika itu. Baik, jadi Encik Daniel, apakah signifikan majlis tersebut dan apakah mesej yang cuba disampaikan? Semasa jabatan mengajukan majlis itu, sebenarnya kita mempunyai satu objektif yang besar lah, yang kena kita sampaikan kepada publik lah, khususnya pembeli petak. Mesej pertama adalah saya rasa kita nak guna kesempatan ini untuk kerajaan menghebahkanlah atau memaklumkan kepada pembeli petak ataupun rakyat di luar sana tentang inisiatif kerajaan dalam membantu pembeli kediaman berserata memperoleh hak milik serata lah, di mana dengan ada hak milik ini pembeli akan menikmati ataupun kita guna the term enjoyment lah ke atas harta tanah yang dibeli. Okey.
untuk makluman para penonton semua dan juga saudari moderator, pada tahun 2018 kerajaan telah bersetujulah menubuhkan tabung khas hak milik serata bagi maksud kita nak bantu mereka-mereka yang ada masalah dalam memperoleh hak milik serata. Okey. Mesej yang kedua, yang ni mesej yang amat penting yang merupakan topik perbincangan kita pada petang inilah. Okey, sebagaimana dimaklumkan oleh saudari moderator tadi, kita nak ketengahkan berkaitan dengan mesej peri pentingnya urusan pendaftaran hak milik serata untuk diselesaikan demi menjaga kepentingan pemilik kediaman berserata itu sendiri. Cik Daniel ada menyebut peri penting pendaftaran hak milik serata diselesaikan demi menjaga kepentingan pemilik kediaman berserata. Jadi boleh Encik Daniel jelaskan kenyataan tersebut? Okey, boleh, pastinya boleh. Cuma sebelum kita pergi lebih lanjut saudari, boleh saya tanya saudari Heliana, ada rumah sendiri? Ya ada. Ada, okey. Rumah bertanah ataupun kediaman bertingkat? Kediaman bertingkat. Okey, kediaman bertingkat. Okey, bertepatan dengan topik kita petang ni lah. Baik. Sebelum tu saya nak terangkan dulu berkaitan dengan apa itu hak milik serata. Okey, apabila kita sebut hak milik serata ni, dia sebenarnya merujuk kepada satu hak milik ataupun kita katakan sebagai satu dokumen pemilikan lah, yang dikeluarkan secara berasingan kepada untuk setiap unit ataupun petak di hartanah berserata itu atau kita katakan sebagai bangunan berbilang tingkat atau petak tanah lah, di mana kita laksanakan proses ni melalui satu proses melibatkan proses pecah bahagi bangunan dan tanah, ataupun bagi kita di luar sana yang mungkin biasa kita sebut kalau tanah kita ada geran tanah, kalau bangunan berserata ni kita panggil hak milik serata. Sama macam yang konsep hak milik tanah tadi jugalah, di geran tanah juga ya. Baik, jadi boleh Cik Daniel jelaskan apakah kepentingannya hak milik serata itu didaftarkan? Okey, macam saya sebut tadi hak milik merupakan satu bukti pemilikan, saya ulang bukti pemilikan kepada unit ataupun petak sekiranya pembeli itu dalam kes ni mungkin saudari Heliana lah, untuk menjalankan urus niaga. Urus niaga ni boleh ada pelbagai urus niaga lah, antaranya mungkin berkaitan dengan pindah milik. Pindah milik maksudnya kita nak pindah bilik kepada mungkin Heliana nak pindah bilik kepada anak-anak, ataupun anak-anak kepada cucu-cucunya kelak, gadaian ataupun cagaran kepada institusi perbankan bila kita nak buat loan pinjaman, ataupun dalam mungkin dalam kes ni boleh berlaku juga dalam kes di mana pembahagian pusaka, di mana dalam kes ni pemilikan, bukti pemilikan tu diperlukan, tu berkaitan pemilikan. Selain itu kita juga boleh kata melihatnya dari segi dalam konteks pengurusan bangunan berserata. Kalau dari segi perundangan, kalau perundangan di bawah Akta Hak Milik Serata, Akta 318, dengan berdaftarnya hak milik serata, maka secara tersendirinya akan tertubuh kita panggil sebagai badan pengurusan bagi sesuatu skim, skim serata lah, di mana badan pengurusan inilah yang akan bertanggungjawab mentadbir atau menguruskan skim ataupun menyediakan perkhidmatan seperti keselamatan, pembersihan kawasan dan juga penyelenggaraan kemudahan dan harta bersama tu. Yang tu berkaitan pengurusan. Yang ketiga ni dia melibatkan secara langsung pemilik petak tu sendiri, di mana dengan adanya hak milik ni maka pembeli petak tu akan memastikan bahawa hak mereka dan kepentingan mereka ke atas petak tu terpelihara, di mana dalam mesyuarat badan pengurusan tu mereka boleh mengundi, mengundi ke atas apa-apa isu yang dibangkitkan lah dalam mesyuarat. Selain itu pemilikan ni juga akan memastikan mereka boleh menepati semua kemudahan, ataupun harta bersama yang terdapat di skim-skim yang mereka diami lah. Cuma jabatan juga untuk makluman saudari dan juga penonton, kita juga ada kalanya menerima aduan dan juga maklum balas di mana terdapat bangunan berserata yang telah lama siap ataupun diduduki melebihi 20 tahun dan ke atas masih belum didaftarkan milik, atas pelbagai sebab lah.
Baik, terima kasih Cik Daniel untuk segmen yang kedua berkaitan dengan pihak berkepentingan dalam pendaftaran hamil strata. Saya tertarik apabila Cik Daniel mengatakan terdapat bangunan lama walaupun dah diduduki 20 tahun tetapi masih tiada hamil strata. Jadi adakah perkara ini berlaku disebabkan kurangnya pengetahuan pembeli itu sendiri tentang pendaftaran hamil strata atau ada lagi sebab-sebab yang lain? Kesedaran tu merupakan antara satu sebab lah kenapa berlakunya hak milik serata tu tidak didaftarkan. Selain itu ada juga kes-kes di mana yang saya sebut tadi yang mereka yang telah lama mendiami unit ataupun flat pasaburi lah dalam kes ni kita sebut telah melebihi waktu yang lama. Jadi mereka telah rasa selesa dan dapat mendiami dia punya flat tu tanpa apa kesulitan Jadi mereka rasa tak ada keperluan dah untuk mendaftar kan hak milik serata ni. Cuma akan berlaku kesulitan ataupun permasalahan lah apabila saya sebut tadi mereka hendak berurus niaga melaksanakan transaksi melibatkan kediaman serata mereka itu di mana dalam kes ni pembuktian kata pemilikan unit ataupun petak tu diperlukan oleh pentadbiran tanah sebelum mereka boleh memproses permohonan daripada pemilik itu sendiri. Satu lagi perkara yang saya boleh kongsikan kenapa berlaku kelewatan pendaftaran milik serata ni, antaranya ada pembeli petak tidak tahu siapa yang patut memohon. Ada yang mungkin berkefahaman syarikat pemaju tapi mungkin ada pihak yang tidak tahu siapa sepatutnya memulakan proses permohonan itu. Baik, sebentar tadi Cik Daniel ada bercakap tentang kesedaran pembeli petak tetapi difahamkan ada isu berkaitan syarikat pemaju juga yang boleh menyebabkan berlaku kelewatan ataupun kegagalan permohonan hamil strata tersebut. Betul. Selain daripada syarikat pemaju tadi pun perbualan kita tadi dah kena pasti sebab-sebab yang lazim lah Selain daripada itu ada lain-lain sebab yang berkaitan dengan kenapa berlaku kegagalan proses pendaftaran ni. Pertama ia melibatkan isu tanah isu tanah di mana ada terdapat certain ataupun sebilangan lah pembangunan pemajuan bangunan bertingkat ni pembangunan tu telah berlaku di luar daripada lot yang telah diluluskan. So dalam keadaan ini pejabat tanah biasanya akan menasihati pemaju untuk memohon proses penyatuan dahulu sebelum mereka boleh memproses permohonan pendaftaran milik. Itu berkaitan isu tanah. Isu bangunan ni berkaitan dengan isu pelan bangunan lah. Sama ada pelan bangunan tu tak dapat dikesan ataupun hilang ataupun pelan pembangunan itu sendiri tidak diluluskan oleh pihak berkuasa pertempatan menyebabkan perkara ini terpaksa diperbetulkan terlebih dahulu. Yang ketiga, permohonan ni macam saya boleh sebut tadilah. Ada kes-kes di mana syarikat pemaju ataupun pemilik asal tanah tu telah meninggal ataupun bagi syarikat pemaju mungkin syarikat pemaju telah bankrupt atau tak dapat dikesan hadapi masalah kewangan menyebabkan tak ada pihak yang boleh memohon. Menyebabkan ia tergendala. Dan isu keempat ialah isu dokumentasi lah. Di mana dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pentadbiran tanah tidak dapat dibekalkan menyebabkan proses ini melambatkan urusan permohonan pendaftaran. Baik, begitu. Jadi sebenarnya siapa pihak yang bertanggungjawab untuk membuat permohonan hamil strata tersebut ni tuan? Sebab pembeli mungkin hanya nak tahu hak milik yang daftar tu atas nama pembeli saja. Maksudnya di atas nama ataupun di atas unit dan petak masing-masing, tetapi mungkin kurang jelas tentang proses permohonan daripada peringkat awal. Maksudnya pasti ada proses di peringkat awal yang perlu dilaksanakan sebelum urusan pindah milik ke atas nama pembeli tersebut. Dia kalau dari segi perundangan kalau kita siapa-siapa yang biasa dengan akta hak milik strata dari segi perundangan telah mengatakan bahawa syarikat pemaju lah sepatutnya memulakan proses permohonan pendaftaran tu lah. Tapi saya suka nak membawa para penonton lah dan khususnya pembeli petak ke satu perspektif berbeza. Di mana saya ingin menyarankan supaya kita letakkan
tanggungjawab untuk menjayakan pendaftaran milik serata ni sebagai tanggungjawab bersama antara pemilik dan juga syarikat pemaju itu sendirilah, di mana kedua-dua pihak seharusnya mengambil inisiatif untuk menyelesaikan urusan ni. Okey. Selain itu, saya juga izinkan saya lah, saudari, saya juga ingin membawa para penonton berkaitan dengan perundangan, sikitlah aspek perundangan kalau ikutkan. Seperti tadi, Akta Milik Serata ni sebenarnya telah mempunyai peruntukan untuk melindungi kepentingan pembeli. Di bawah Seksyen 7 Akta 318 boleh saya baca, saya kongsikan kepada para penonton. Pemilik asal mana-mana tanah beri milik yang di atasnya terdapat apa-apa bangunan atau tanah yang boleh dipecah bahagi, boleh tertakluk kepada peruntukan Akta 318, memohon kepada pengerah tanah dan galian untuk pecah bahagi mana-mana bangunan atas tanah itu. Okey. So dalam kes ni dengan jelas maksudnya peranan utama ataupun tanggungjawab utama adalah kepada syarikat pemaju. Terima kasih Cik Dan. Maknanya dalam Seksyen 7 Akta Milik Serata sendiri telah memperjelaskan bahawa tanggungjawab untuk memohon pecah bagi bangunan ataupun hak milik serata adalah di bawah tanggungjawab pemilik asal ataupun pemaju. Baik, jadi bolehkah Encik Daniel jelaskan dalam keadaan bagaimana yang memerlukan permohonan pendaftaran hak milik serata? Boleh, tak ada masalah. Okey. Untuk pemahaman kita lebih memahamilah dari proses yang terlibat di mana untuk membolehkan pendaftaran hak milik serata itu dilaksanakan, dia kena memenuhi beberapa kriteria lah kan. Okey. Pertama adalah kena ada unsur jual beli. Maksudnya dalam kes ni pemaju kalau ikutkan saya rujuk pada dari perundangan subsection 81 Akta 318, jika pada bila bermasa dia hendak menjual ataupun bersetuju untuk menjual ataupun berniat untuk menjual mana-mana petak dalam bangunan atau tanah itu kepada mana-mana orang, maka jatuhlah kewajipan dia untuk memohon hak milik serata. Okey. Tapi sekiranya tak melibatkan apa-apa elemen penjualan, okey, ataupun dimiliki oleh maksudnya skim serata tu dimiliki oleh satu pemilik saja ataupun kita panggil single proprietor, maka ia bukan dikategori sebagai hak milik serata, maka tiada keperluan untuk memohon pendaftaran lah. Okey. Cuma satu lagi saya suka berkongsi dengan penonton semua. Apa yang kita cakap berkaitan dengan pendaftaran ni, dia sebenarnya sebahagian dari proses pemilikan. Okey, di mana selepas saja proses pendaftaran, ada satu lagi proses berikutnya, iaitu proses pindah milik. Menggunakan borang 14A tadi. Ya, menggunakan borang 14A tadi. Pindah milik daripada pemaju ataupun pemilik tanah lah kepada pembeli petak. Barulah selesai kata proses ni. Jadi maknanya tidak semua pembangunan bertingkat itu boleh memohon hak milik serata, tetapi apabila tuan tanah ataupun pemilik asal ada niat untuk menjual petak-petak yang dipecah bahagi itu, barulah boleh buat proses permohonan hak milik serata tersebut. Baik, nampaknya banyak juga yang perlu pembeli petak kena tahu ni. Betul saudari. Saya juga mohon maaf lah kerana saya kadang-kadang saya terpaksa berkongsi juga katakan term-term teknikal, especially berkaitan dengan perundangan lah, supaya kita lebih memahami lah tentang tanggungjawab masing-masing. So sekali lagi saya nak tekankan dalam kes ni dengan perkongsian dari segi perundangan tadi, maksudnya syarikat pemaju dan juga pembeli boleh bersama-sama menjalankan peranan masing-masing berdasarkan kepada kata kuasa lah, saya panggil sebagai kuasa yang diberikan kepada mereka. Baik, dengan penjelasan Cik Daniel sebentar tadi, mungkin ada penonton di luar sana yang ingin mengetahui berapa lama tempoh ataupun tempoh proses pendaftaran hak milik serata ini diambil. Lazimnya kalau tak ada masalah, maksudnya tak ada masalahnya, masalah 4 isu yang saya sebutkan tadi lah, masalah berkaitan dengan tanah, bangunan, pemohon ataupun dokumentasi, ataupun dari kompleksiti bangunan itu sendiri. Maksudnya dalam kes ni
mungkin dari segi reka bentuknya, dari segi mungkin yang boleh kita selalu, kalau kita lalu pun highway-highway kan, di tepi kiri kanan pun bangunan-bangunan kediaman bertingkat ni sekarang dah tak ada dah dalam 4-5 tingkat, selalunya akan melebihi 20 tingkat atau boleh mencecah 40 tingkat. Okey, dalam kes ni ia akan mengambil masa lama lah, tapi lazimnya kalau tak ada masalah biasanya dia akan masa antara 5 hingga 6 bulan. Oh, baiklah. Jadi macam pembangunan bercampur pun mungkin akan ambil masa yang lebih lama jugalah ya. Baik. Jadi sekiranya berlaku kegagalan permohonan hamil strata, adakah sebarang tindakan boleh diambil? Ada. Jadi pembeli petak sebenarnya tidak perlu risau. Mereka sebenarnya dilindungi sama ada dengan mereka sedar atau tak sedar. Di mana yang saya sebut tadilah Akta Hamil Strata Akta 318 di bawah subsection 87 dengan 88 membolehkan bahawa mana-mana syarikat pemaju yang gagal memohon pendaftaran hamil strata dalam tempoh masa yang ditetapkan, maka mereka boleh didenda tidak kurang daripada 10,000 atau tidak tetapi tidak lebih daripada 100,000 atau dipenjara selama tempoh yang tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. So dalam kes ni adalah apabila para penuntung mendapati ada kegagalan, bolehlah merujuk kepada subsection 87 dan 88 ni. Cuma sekiranya telah mengadu, dalam kes kita ada terima juga, dah banyak kali mengadu ataupun bertanyakan kepada pemaju tapi tak ada respon, maka untuk kesalahan berterusan, maksudnya kesalahan berulang, pemaju boleh didenda tidak kurang daripada RM100 tetapi tidak lebih daripada RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Maksudnya setiap hari berlaku tunggakan tu, maka mereka boleh didendakan. Okey. Nampaknya kita belajar tentang Akta 318 ya pada petang ini. Jadi seterusnya saya ingin bertanyalah lebih lanjut tentang tindakan penguatkuasaan sebagaimana yang disebut oleh Encik Daniel dalam keadaan pemilik asal tanah ataupun pemaju yang gagal memohon pendaftaran hamil strata. Jadi adakah JKPTJ yang akan menguatkuasakan Seksyen 8 tersebut? Okey, walaupun Akta Hamil Strata digubal oleh Kerajaan Persekutuan lah, maksudnya Jabatan Ketua Perantaraan Galian Persekutuan, okey, sebagai penggubal kepada Akta ni, dari segi penguatkuasaannya sebenarnya dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa Pentadbiran Tanah Negeri lah dalam kes ni. Kita rujuk kepada Penjabat Pengenatanah dan Galian Negeri lah, mengikut skim itu berada. Kenapa ia begitu? Disebabkan dalam Perlembagaan Persekutuan telah memberi kuasa kepada kerajaan negeri untuk pentadbir tanah di negeri masing-masing. Okey. Ini berkaitan dengan dari segi penguatkuasaan. Jadi sekiranya berlaku kegagalan pendaftaran milik strata di pihak pemaju, saya nak sarankan kepada pembeli semua merujuk perkara ini kepada badan pengurusan yang ditubuhkan. Okey. Seterusnya, badan pengurusan itu ataupun kita panggil sebagai Joint Management Body, JMB, boleh membawa perkara ini kepada perhatian PTG negeri untuk tindakan sewajarnya lah. Baik, tadi Encik Daniel ada mengaitkan isu kegagalan pendaftaran hamil strata dengan penggulungan syarikat pemaju. Dalam situasi seperti ini, apakah tindakan yang akan diambil untuk menjaga kebajikan dan hak pembeli petak tersebut? Okay. Dia sebenarnya kalau ikutkan pelbagai proses boleh berlaku, tapi yang lazimnya yang berlaku di luar sana kan, di mana proses pertama melibatkan pelantikan pelikuidasi lah atau liquidator dalam bahasa Inggeris kita panggil, oleh Jabatan Insolvensi Malaysia lah untuk mengambil alih urusan permohonan pendaftaran milik strata itulah. Ini proses pertama. Proses kedua, sekiranya JMB telah tertubuh di skim strata itu, pembeli boleh merujuk kepada JMB dan JMB seterusnya menggunakan dari segi kuasa perundangan mendapatkan perintah mahkamah untuk mengenapasti pihak-pihak yang perlu mengemukakan permohonan pendaftaran milik kepada PTG negeri.
Baik, terima kasih Encik Daniel atas pencerahan tersebut. Sekurang-kurangnya penonton tahu ada proses-proses yang boleh dilaksanakan lah untuk menjaga kepentingan pembeli. Baik, bagi segmen ketiga, untuk makluman Encik Daniel, Sekretariat ada menerima soalan-soalan yang ditanyakan oleh penonton. Baik, kita ada terima soalan pertama oleh Encik Syarifuddin dari Kuala Lumpur. Beliau ada membeli satu unit rumah kondominium di Kuala Lumpur dan tinggal di situ sekarang. Encik Syarifuddin bertanya, apakah yang perlu beliau tahu tentang pemilikan serata rumah yang diduduki dan di mana beliau boleh menyimak status pemilikan serata? Okey, untuk soalan Encik Syarifuddin ni, apa yang saya boleh bukan nasihat lah, tapi sebagai show yang saya berikan ialah pertama, Encik Syarifuddin boleh merujuk kepada syarikat pemaju. Ni sekiranya syarikat pemaju tu masih lagi wujud, bertanyakan kepada mereka apakah status tindakan permohonan milik tu, ataupun boleh juga merujuk kepada JMG kondominium yang didiami oleh Cik Syarifuddin. Itu dari segi merujuk kepada pihak yang memilikilah bangunan tu. Okay. Kedua, Cik Syarifuddin juga boleh pergi kepada Pejabat Tanah dan Galian Negeri di mana kediaman beliau berada dan membuat carian rasmi lah. Okay. Di situ beliau juga boleh dapat maklumat tentang status pendaftaran hak milik bagi kondominium yang beliau duduki. Okay. Sebagai maklumat tambahan kepada Cik Syarifuddin juga dan juga para penonton semua. Okay. Sebagaimana saya berkongsi tadi, proses pendaftaran ni merupakan satu proses pemilikan, maksudnya salah satu daripada proses pemilikan, di mana setelah didaftarkan milik akan berlaku lagi proses pindah milik oleh syarikat pemaju kepada pembeli petak. Lengkapnya kedua-dua proses ni barulah lengkapnya urusan pemilikan tu sendiri. Barulah nama pembeli tu ada di dalam hak milik tersebut. Betul lah. Maksudnya dalam kes ni barulah orang kata yakin sedikit pembeli tu berkaitan dengan orang kata hak mereka lah ke atas hak tanah tu. Baik. Kita ada lagi soalan. Okey, soalan yang kedua Cik Daniel oleh Puan Sakinah dari Bangi Selangor. Beliau adalah seorang pembeli unit flat sehingga sekarang hak milik strata tidak diperolehi. Beliau cuba menghubungi syarikat pemaju tetapi gagal kerana syarikat telah tutup. Soalan Puan Sakinah, bagaimana beliau boleh dapatkan bantuan untuk selesaikan masalah yang dihadapinya? Okey, terima kasihlah kerana saya pun tak sangka topik hak milik strata ni mendapat kata minat daripada para penonton ataupun daripada pembeli di luar sana lah. Okey, terima kasih kepada Puan Sakinah. Kes Puan Sakinah ni sebenarnya kita boleh rujuk sebagai kes di mana syarikat pemaju telah bankrupt dan menyebabkan dari segi proses proses permohonan milik strata tu tidak berlaku lah kalau mengikut soalan Puan Sakinah. Jadi saya nak cadangkan kepada Puan Sakinah bawa perkara ini kepada Badan Pengurusan JMB di mana beliau duduk, flat di beliau duduk, dan seterusnya mungkin JMB boleh rujuk perkara ini kepada PTG Negeri untuk tindakan bersesuaian lah. Itu perkara pertama lah. Sekiranya dalam kes ni pemaju tidak dapat dikesan dan JMB macam sebut tadi boleh mendapatkan perintah mahkamah untuk JMB sendiri ataupun mahkamah tentukan siapa pihak yang bertanggungjawab untuk kemukakan permohonan serata. Untuk makluman penonton, kita ada satu kes seperti mana yang kes yang dibangkitkan di Puan Sakinah lah, dalam kes di mana pemaju telah tidak wujud. Dalam kes ni JMB telah menggunakan dari segi bukan kuasa, dari segi instrumen perundangan telah mendapatkan perintah mahkamah untuk JMB sendiri mengemukakan permohonan tu. Itu antara salah satu cara lah yang boleh diambil oleh pihak Puan Sakinah. Memandangkan tadi Cik daripada awal bicara tadi, Cik Daniel ada menyatakan bahawa kewajipan tersebut adalah dipertanggungjawabkan kepada pemohon ataupun kepada pemilik asal ataupun pemaju. Jadi dalam kes ini pihak JMB boleh mendapatkan satu perintah mahkamah lah untuk membolehkan urusan permohonan strata tersebut dilakukan. Betul. Baik, diharapkan penjelasan Encik Daniel ini dapat memberi kelegaan lah kepada Puan Sakinah. Dan seterusnya kita ada soalan yang ketiga daripada Encik Wong Kian Lai dari Kuala Lumpur. Baik, soalannya,
I would like to report on the leaking issue in my residence to the management. Unfortunately, the management is not responding to any of the complaint made. I seriously believe the leaking might risk people life in future if it's not rectified. Okey, terima kasih Mr. Wong. Cuma soalan Mr. Wong ni dia berbeza sikit lah daripada soalan Encik Sharifuddin dengan Puan Sakinah. Soalan Mr. Wong ni menyentuh berkaitan isu pengurusan strata tu lah. Dia bukan pada pemilikan. Okey, mungkin apa yang saya dapat cuba fahami apa yang ingin menjadi kerisauan lah, kegusaran Mr. Wong ni, beliau telah mengadu mungkin berlaku kerosakan kepada badan pengurusan, tetapi mungkin tiada respon ataupun tiada tindakan pembetulan. Okey. Maka beliau membangkitkan isu ni. Tapi sebelum saya menjawab soalan Mr. Wong ni, saya ingin berkongsi dengan para penonton. Dia sebenarnya apabila kita bercakap tentang pemilikan lah, okey, maksudnya dari segi mendiami kediaman berserata tu kan, dia melibatkan dua elemen lah. Pertama, elemen pemilikan yang kita ulas tadi. Okey. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengurusan strata itu sendiri. Cuma kita sedarlah, okey, ada di sebahagian daripada kita yang keliru ataupun bercampur aduk antara isu pengurusan dengan pemilikannya. Sebab itu kadang-kadang di JKPTG kita terima juga soalan-soalan atau aduan berkaitan dengan pengurusan. Tapi sebagai atas kapasiti rondo polisi, kita bantu juga aduan-aduan yang kita terima. Okey. Untuk makluman semua penonton lah, okey. Mungkin ni sebagai pengetahuan tambahan kita. Isu berkaitan dengan pemilihan strata termasuk pendaftaran milik ataupun pindah milik strata, pihak berkuasa yang terlibat adalah di peringkat persekutuan ialah JKPTG, dan di peringkat negeri pentadbiran tanah iaitu Pejabat Tanah dan Galian Negeri. Okey. Jika berkaitan dengan isu pengurusan strata yang dibangkitkan oleh Mr. Wong tadi, isu berkaitan penyelenggaraan dan pentadbiran skrim, ia di bawah bidang kuasa Pesuruhjaya Bangunan. Yang mana Pesuruhjaya Bangunan ni satu penjawatan yang terdapat di pihak berkuasa tempatan. Dalam kes Mr. Wong ni di DBKL lah. So saya nak sarankan kepada Encik Wong, panjangkan perkara ini kepada Pesuruhjaya Bangunan di DBKL. Mereka boleh membantu nanti. Maknanya kat sini kita kena faham sebagai pembeli petak sendiri, kita kena faham bahawa ada dua entiti yang berbeza, iaitu dari sudut pemilikan dan juga dari segi pengurusan serata. Baik, untuk segmen seterusnya iaitu segmen keempat berkaitan dengan inisiatif kerajaan iaitu JKPTG dalam memudah cara urusan daftar hak milik. Baik, daripada penerangan yang diberikan oleh Encik Daniel, isu hak milik strata ini nampaknya agak rumit juga. Jika tidak diatasi, ia akan memberi kesan kepada kesejahteraan rakyat, khususnya pembeli. Di awal bicara tadi, Encik Daniel ada menyebut tentang tabung khas hak milik strata ataupun tiket shares. Dan tadi Puan Sakinah ada bertanyakan bagaimana beliau boleh mendapatkan bantuan bagi menyelesaikan isu pemilikan unit flat beliau. Jadi bolehkah Encik Daniel terangkan tentang tabung khas hak milik strata tersebut? Boleh, okey. Untuk makluman para penonton lah, okey. Dia selaras dengan kata pendekatan ataupun fokus kerajaan semasa ni yang memberi perhatian kepada kemaslahatan rakyat ataupun kesejahteraan rakyat, kebajikan rakyat. Okey, kerajaan melalui Jabatan JKPTG dan NICC sememang mencakna lah akan permasalahan yang dihadapi oleh pembeli hartanah berserata. Maka pada pada 7 Februari 2018, Jemaah Menteri telah bersetuju untuk menumbuhkan tabung khas hak milik strata untuk membantu pemilik patak bangunan khas bagi kategori kos rendah ataupun sederhana untuk mendapatkan hak milik strata lah. Okey, di mana dengan adanya tabung ni, maka kerajaan dapat meringankan beban rakyat lah akibat kegagalan pihak-pihak yang sepatutnya memohon pentadbiran milik strata. Dan tabung ni kerajaan telah mempertanggungjawabkanlah kepada JKPTG untuk mentadbir tabung khas milik strata inilah. Baik, Encik Daniel ada menyebut bahawa tabung ini dapat meringankan beban rakyat. Maksud Encik Daniel bantuan dalam bentuk yang bagaimana tu? Okey.
Buat masa ini bantuan kita dari segi kewangan dari kewangan maksudnya kos-kos yang terpaksa ditanggung oleh pembeli lah ataupun pemohon dan sumber dana tabung ini adalah daripada sumbangan daripada kerajaan sendiri, daripada syarikat swasta, organisasi, orang persorangan, dan maksudnya dari segi kita terbuka lah kepada semua pihak yang ingin menyumbang kepada tabung ni. JKPDG sedia menerima lah, untuk kita sama-sama membantu rakan-rakan kita ada hadapi masalah dalam pemilikan strata. Alhamdulillah setakat ni JKPDG kita nak berterima kasih lah kepada lembaga Jurukur Tanah yang telah menyumbangkan sejumlah dana kepada tabung ini untuk kita gerakkan aktiviti tabung sejak penubuhannya pada 2018 kan. Dengan dana tersebut tabung boleh biayai kos-kos saya bagi contoh kos permohonan serata seperti bayaran upah ukur ataupun fee yang dikenakan oleh Jabatan Ukur dan Pembangunan Malaysia ataupun Pejabat Tanah dan Galian Negeri lah, bayaran tunggakan cukai tanah dan lain-lain pembiayaan yang dirasakan berwajib dibantu dan selaras dengan surat ikatan amanah kumpulan wang tabung khas hak milik strata itu sendiri. Jadi maksudnya Encik Daniel, adakah dana tabung ini digunakan untuk menampung kos-kos yang sepatutnya mungkin terpaksa ditanggung oleh pembeli petak? Betul. Jadi dalam hal ini, bolehkah Puan Sakinah tadi memohon bantuan dana daripada tabung ini? Tidak begitu juga, mungkin berdasarkan apa yang saya kongsikan tadi mungkin dilihat seolah-olah tabung ini terbuka untuk semua. Dari segi hasratnya memang terbuka untuk semua. Cuma yang mungkin prosesnya yang berbeza sikit sebab kita ada proses yang perlu kita lalui ataupun patuhi untuk proses kita sebelum permohonan boleh dibayai lah. Di mana untuk bantu memberi pencerahan lah kepada penonton ataupun pembeli petak berkaitan dengan permohonan ni, sebenarnya saya ingin tunjukkan JKPDG telah ada mengeluarkan satu tata cara, satu panduan lah, tata cara penggunaan kumpulan wang amanah milik strata tabung khas milik strata, yang mana di dalam ni diterangkanlah, dijelaskan berkaitan dengan kaedah, tata cara, proses-proses permohonan pembiayaan itu sendiri. Tata cara ni sebenarnya boleh diakses di laman portal JKPDG di laman portal JKPDG di www.jkpdg.gov.my lah. Bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan proses permohonan pembiayaan ini, dipersilakanlah untuk akses portal. Baik. Seterusnya bolehkah Encik Daniel jelaskan siapakah pihak yang layak memohon dana tersebut? So siapa yang layak tadi semua pemohon layak cuma dia bukan pemohon secara terus. Maksudnya pemohon perlu mengemukakan permohonan melalui Pejabat Tanah dan Galian Negeri yang terlibat lah, di mana disebabkan terdapat beberapa kriteria, ada proses yang perlu kita laksanakan, maka jawatankuasa setakat ni hanya menerimalah permohonan daripada PTG negeri sebelum jawatankuasa boleh mempertimbangkanlah. Tapi ini tidak bermakna dia menghadkan permohonan. Saya nak ulangkan sekali, maksudnya permohonan terbuka kepada semua pihak yang layak. Cuma penghantaran permohonan tu dia bukan secara terus oleh pemohon kepada jabatan, tapi melalui PTG negeri. Maksudnya sekarang ni pemohon di luar sana ataupun wakil-wakil daripada pihak JMB boleh kemukakan permohonan melalui PTG negeri. Kemudian PTG negeri akan panjangkan kepada urustia di JKPDG lah sebelum kelulusan oleh jawatankuasa tersebut. Betul lah, begitulah proses setakat ini. Cuma dalam kes ni saya nak mohonlah kepada semua penonton atau mereka yang ada permasalahan berkaitan pendaftaran milik strata, nasihat kami kepada pembeli,
rujuklah kepada PTG negeri untuk emat nasihat. Mungkin mungkin isu tu mungkin tidak berkaitan dengan dana, mungkin ada isu lain. So seelok-elok dirujuk kepada PTG negeri, biar PTG negeri yang menyusulilah atau menyantuni permasalahan rakyat ni. Okey, boleh saya tambah sikit lagi? Ya, silakan. Okey. Alang-alang kita dah bersiaran kan? Okey. Dia sebenarnya inisiatif kerajaan ni sebenarnya tidak terhad kepada pembiayaan dana lah kan. Sebenarnya kerajaan lah, khususnya JKPTG, NICC telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya lah untuk membantu ataupun menjaga hak dan kebajikan pembeli. Antaranya jabatan sentiasa menambah baik, meminda perundangan sedia ada supaya ia terus relevan dan juga mempermudahkan ataupun mempercepatkan proses pendaftaran tu sendirilah. Ambil contoh sekarang pun kita dalam proses untuk meminda Akta 318. Diharapkan dengan penambahbaikan ni kan, dia akan lagi menyelesaikanlah masalah yang dihadapi oleh rakyat di luar sana. Baik. Terima kasih Cik Daniel. Jadi sekarang kita sudah sampai ke segmen yang kelima, iaitu berkaitan dengan TKHS, impak dan perancangan seterusnya. Jadi berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Encik Daniel ini, kita percaya ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang memberi penekanan tentang kesejahteraan rakyat. JKPTG dan kerajaan sentiasa berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Jadi rasanya penonton ingin tahu apakah pencapaian atau sejauh manakah keberkesanan TKHS menyelesaikan masalah pendaftaran hak milik serata yang dihadapi oleh pembeli. Itulah sebab kenapa kita berkongsi di awal program tadi, kita berkongsi dengan berkaitan majlis tadi. Sebenarnya kita nak paparkanlah dari segi pencapaian sejak penubuhan tabung ni pada 2018. Di mana sambil contohlah yang skim Pasupuri Taman Tap di Teluk Intan Perak. Di mana kita dengan terdaftarnya hak milik itu kan, dia akan memberi manfaat kepada 41 pemilik pitak yang mendiami Pasupuri itu. Manakala yang untuk di skim Pasupuri Batu Permai di Kuala Lumpur, ia telah memberi manfaat kepada seramai 432 pemilik petak di skim di Kuala Lumpur itulah. Jadi dengan berdaftarnya hak milik strata tersebut dan seterusnya penyelesaian proses pindah milik, maka adakah pembeli akan dapat menikmati ataupun enjoy segala kemudahan di dalam hartanah berserata seperti mana yang kata Cik Daniel tadilah? Betul. Memang dengan selesainya proses yang pertama dari segi pendaftaran hak milik itu atau master title tu, maka kita berharaplah ia dapat membuka ruang untuk pemilik petak menikmatilah ataupun hak-hak mereka ataupun kemudahan daripada pemilikan itu sendirilah. Untuk makluman saudari juga suka kita saya berkongsilah. Pada ketika ini tabung kami serata juga sedang membiayai ada 4 skim di pelbagai negeri lah, iaitu di Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan juga Kelantan dengan jumlah pembiayaan keseluruhan RM1 juta yang sekiranya didaftarkan, kita harapkan dapat didaftarkan dalam masa terdekat, akan memberi manfaat kepada 804 pemilik petak itu sendirilah. Itu berkaitan pembiayaan dan kita pun ada sentiasa menjalinkan kerjasama dengan PTG negeri untuk kita pastikan kena pasti lebih banyak skim-skim yang baru yang boleh memenuhi syarat yang boleh dibantu oleh THS dalam kes ni pun kalau tak ada arah melintang, kita akan ada dua skim dari Negeri Sembilan kan yang boleh kita pertimbangkan lah tertaluk kepada pematuhan kepada kriteria tu nanti akan disebutlah Baik, nampaknya topik bual bicara tanah kita pada petang ini memang menarik, akan tetapi masa yang ada tidak mengizinkan kita berbicara lebih lanjut. Saya percaya jika ada kesempatan di lain waktu kita akan ke udara lagi bagi mengupas tentang pelbagai topik berkaitan hak milik serata.
Walaupun untuk tempoh masa yang terhad melalui perkongsian oleh Encik Daniel Lee Abdullah ini, saya yakin banyak informasi dan panduan yang telah diperolehi. Saya percaya isu hamil istirata ni amat dekat di hati rakyat, khususnya buat mereka yang tinggal di flat, pansapuri, apartmen ataupun kondominium. Diharapkan para penonton telah memperolehi manfaat daripada program ini. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Daniel Lee Abdullah, pengarah bahagian hamil istirata dan seratum JKPTG, yang telah meluangkan masa untuk program Bual Bicara Topik Tanah petang ini. Akhir kata, sehingga berjumpa lagi dari saya. Salam hormat.